Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin Muhammadin wa ala alihi sayyidil mursalin wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أطيب يا رسول الله قال عمل رجل بيده وكل بيع مبرور. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah sekian lama habis perbincangan kita tentang satu topik yang boleh kita rangkumkan sebagai di bawah tajuk yang besar, iaitu ibadat. Yang mana apabila kita sebut ibadat, ia merangkumi salat, puasa, haji dan zakat. Dan yang terakhir adalah perbahasan tentang haji. Sejak daripada saya mula berkuliah sampailah yang terakhir baru ni, iaitu dalam perbahasan tentang haji, sedikit sebanyak yang terakhir adalah hadis tentang kelebihan salat di Masjidil Haram dan juga Masjid An-Nabawi, yang mana hadis tersebut menceritakan tentang fadilat ataupun kelebihan berlipat kali ganda yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi mereka yang salat di Masjidil Haram dan juga Masjid An-Nabawi. Dan itu adalah perbahasan yang terakhir dalam topik ibadat. Dia senang kita faham ginilah. Agama ni dia tak terlepas daripada hukum hakam ataupun kita panggil sebagai syariat. Apabila kita sebut tentang syariat ataupun hukum hakam, maka dia di bawah satu topik yang dinamakan sebagai ataupun satu ilmu yang dinamakan sebagai fiqh ataupun fiqh. Apabila kita membincangkan tentang pegangan, maka dia di bawah satu nama dipanggil akidah. Dan kitab yang kita gunakan adalah hadis ahkam, hadis yang membincangkan tentang hukum hakam. Kita panggil fiqhul hadis. Hadis fiqh, fiqh hadis. Yang mana daripada hadis tersebut ulama telah merungkaikan hukum-hukum yang boleh kita gali daripada hadis melalui perbahasan ulama. Maka di situ keluarlah nama dia hadis hukum, ataupun kita panggil hadis hukum fiqh pun boleh juga.
Kemudian apabila kita selesai membincangkan tentang satu topik yang besar, ibadat. Dalam agama ni dia ada 4 kategori, ataupun kita panggil 4 cabang. Dalam fiqh dia ada 4 cabang. Yang pertama di bawah cabang ataupun di bawah bahagian ibadat. Bila ibadat ni, semua objektif di dalam ibadat adalah mendekatkan diri kepada Allah. Itu objektif dalam ibadat, baik semayang, baik puasa, zakat, haji, sedekah, semayang sunat, puasa sunat, apa saja yang dipanggil amal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dipanggil sebagai ibadat. Objektif ataupun maqasid di dalam ibadat adalah ma'rifatul ma'bud, mengenali Allah Subhanahu wa taala dan beramal dengan amalan yang sahih, amalan yang betul. Kalau amalan yang tak betul, Tuhan tak terima. Bukan mendekatkan diri, bahkan lagi jauh walaupun dia beramal. Dia beramal tetapi tak ikut SOP dia yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, tak ikut syarat yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul, maka amal dia tidak diterima. Buat penat saja. Maka objektif dalam ibadat adalah supaya mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Selesai bab ibadat. Kemudian pada malam ini kita akan mula masuk tentang hadis-hadis yang membincangkan tentang muamalat. Muamalat ini adalah bahagian yang kedua dalam agama, yang mana bukan bersangkut paut dengan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sahaja, tetapi berkaitan sesama kita. Muamalat ini adalah satu bahagian dalam fiqh yang mana dia adalah urusan keduniaan antara satu sama lain. Kita hidup bermasyarakat. Kita hidup bermasyarakat, maka sudah pasti kita memerlukan yang nama dia yang pertama adalah daruriyat. Ini istilah bila kita dengar tentang maqasid, dia akan ada istilah-istilah ini. Yang mana yang pertama adalah daruriyat. Daruriyat ini adalah keperluan asas. Makan, kan? Keperluan asas. Makan itu dipanggil daruriyat, minum itu dipanggil daruriyat. Maksudnya tanpa makan dan minum manusia tak boleh hidup, maka dipanggil daruri. Itu maqasid dalam agama yang pertama sekali, paling besar. Yang kedua dipanggil hajat ataupun hajiat. Hajiat ini adalah keinginan kita. Tak ada benda itu tak mati, tapi itu adalah keinginan kita. Tak makan mati, tapi kalau tidak makan makanan yang mahal, dia tak mati. Nampak? Dia tak makan, mati. Manusia tak makan, tak boleh hidup. Itu fitrah. Tapi tak adalah kalau tak makan makanan yang mahal itu, dia mati tak? Hidup juga. Walaupun dia makan nasi dengan ikan masin, hidup juga. Jadi yang itu dipanggil apa? Keinginan kita. Dan yang bawah lagi dipanggil hajiat, yang kedua. Yang ketiga dipanggil tahsiniyat. Tahsiniyat ni aksesori. Sebab itu ini ketiga-tiga ini dipanggil sebagai maqasid. Maqasid ni apa dia? Objektif. Objektif di dalam muamalat. Muamalat ini pinjam, hutang, sewa, beli, elakkan riba, rasuah dan sebagainya. Ini panggil muamalat sesama kita. Objektif dalam muamalat yang pertama adalah supaya tidak ada unsur penipuan. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an gharari. Dalam hadis Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala melarang daripada gharar.
Gharar ini adalah penipuan antara satu sama lain. Yang kedua, objektif di dalam muamalat adalah menerapkan konsep al-adalah, keadilan. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan. Allah Subhanahu wa taala suruh kita berlaku adil walaupun kepada bukan Islam. Allah suruh kita berlaku adil walaupun kepada haiwan. Allah suruh kita berlaku adil kepada semua makhluk. Ini dipanggil apa? Konsep al-adalah adalah objektif yang kedua di dalam muamalat. Supaya adil ini lawan dia zalim. Adil lawan dia zalim. Macam mana boleh berlaku kezaliman dalam muamalat? Ayat yang saya bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Makan harta, dapat duit, sumber pendapatan dengan cara yang batil. Macam mana cara yang batil? Batil ini umum. Salah satu cara yang batil adalah dengan cara mencuri, dengan cara menindas orang lain, dengan cara menzalimi orang lain, dengan cara mengamalkan riba. Banyak. Jadi sumber pendapatan, hasil yang kita dapat itu dengan cara bagaimana? Itu. Maka di sini maqasid ataupun objektif yang kedua di dalam muamalat adalah menerapkan konsep al-adalah bagi penjual dan pembeli. Sebab tu Nabi SAW dalam satu hadis, baginda masuk ke pasar, baginda menasihati para peniaga, kerana para peniaga ini adalah berpotensi besar untuk masuk ke dalam neraka. Peniaga mempunyai potensi yang sangat besar. Dan pada masa yang lain, meniaga adalah sumber pekerjaan yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita panggil dengan adalah ataupun kita sebut sebagai adil ini, dalam konsep muamalat tadi saya sebut apa? Jangan ambil hak orang lain dengan cara tak betul. Illa an takuna tijaratan an taradin minkum, kecuali dengan cara perniagaan yang mana hasil daripada perniagaan itu taradin, redha antara satu sama lain. Bukan hanya perlu kepada redha sesama manusia, penjual redha, pembeli pun redha, tapi perlu kepada redha Tuhan juga. Contoh, kita setuju dengan bayaran yang tinggi. Kita setuju dengan bayaran yang tinggi, kita pun bayar sebab kita nak kepada barang tu. Kita tak sedar kita telah mengamalkan riba, atau kita tak sedar kita telah mengamalkan dengan cara yang salah. Kita setuju, dia pun setuju. Setuju tu sebab kita nak. Jadi adakah itu tidak bermasalah? Adakah dibolehkan? Tak juga. Kena lihat kepada redha Tuhan juga. Bukan hanya redha sesama kita, tetapi perlu kepada redha Allah Subhanahu wa taala. Wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah mengharamkan riba, maksudnya Tuhan tak redha. Walaupun kita redha. Walaupun penjual setuju, pembeli setuju dengan harga yang tinggi yang dikenakan ke atas dia, tetapi tidak ada redha daripada Allah Subhanahu wa taala, tak boleh juga. Maka di sini dalam bab muamalat, satu topik yang paling penting adalah riba. Kerana riba dalam masyarakat jahiliah ni sudah menjadi satu benda yang biasa. Sinonim dengan masyarakat jahiliah dulu dipanggil nasi'ah. Nasi'ah bentuk dia begini. Saya hutang dengan seseorang 10,000. Contoh, saya hutang dengan dia 10,000. Janji 1 hari bulan 9 bulan depan nak bayar penuh 10,000. Jadi bila sampai tempoh yang dijanjikan 1 hari bulan September, saya tak boleh bayar, saya minta tangguh 1 hari bulan 10 pula. Dia kata boleh.
awak kena bayar 20,000 sekali ganda, 2 kali ganda, 3 kali ganda. 10 tak boleh bayar, kena bayar 30,000. Sebab tu jumlah yang saya pinjam, contoh saya hutang 10,000, tapi tengok bila kira balik saya kena bayar 50,000, 100,000, 200,000. Ini dipanggil ad-dha'afan mudha'afah. Dalam Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut mengamalkan riba berlipat kali ganda. Dari sudut memusnahkan ekonomi, dari sudut memusnahkan masyarakat, ya. Kenapa? Dia akan meningkatkan jurang, akan menjauhkan jurang antara kita, betul? Yang kaya makin kaya, yang miskin berapa kedana sampai mati takkan kaya. 7 keturunan tak boleh kaya, 7 keturunan tanggung hutang. Sebab apa? Ini dipanggil riba memusnahkan, bukan hanya negara, tapi memusnahkan masyarakat. Contoh, saya menanggung hutang yang saya sendiri tak tahu datang daripada mana. Bukan saya yang hutang, itu bapa saya, moyang saya yang hutang, tapi saya terpaksa tanggung walaupun saya dilahirkan dalam keadaan tak hutang apa-apa. Ini memang berlaku dalam kalangan masyarakat Arab Jahiliyah. Maka dia satu budaya yang salah, yang ditentang keras dalam Quran. Fa'zanu biharbin minallah wa rasuli. Siapa yang mengamalkan perkara begini, maka seolah-olah dia mengajak berperang dengan Allah dan Rasul. Ini kalau masuk dalam bab ekonomi, dia ada bahas tentang bagaimana riba ini mengancam ekonomi. Saya tak mau sentuh bab tu. Okey, kemudian apa yang kita boleh faham yang ketiga, objektif di sebalik pensyariatan muamalah. Yang pertama tadi adalah menerapkan, menjauhi tipu daya dalam bab jual beli. Yang kedua adalah menerapkan konsep al-adalah, keadilan sesama kita. Nipu ni kalau 1 sen pun tak boleh. Ini kita kena ingat. Dalam bab yang melibatkan penggunaan kita makan, kita pakai, apabila daripada unsur-unsur yang jelas kata benda tu adalah unsur yang tak baik, daripada sumber yang salah, daripada sumber yang batil, maka apa yang kita pakai, apa yang kita makan tu dia akan memberi kesan kepada kita sendiri, bukan pada orang lain, bukan kepada anak-anak. Contoh, seorang ayah, dia dapat duit daripada sumber yang tak baik, dia bagi makan kepada anak dia. Anak dia tak tahu apa, betul? Tak tahu. Anak dia menerima ia sebagai nafkah, bukan menerima ia sebagai duit curi. Takkan anak tu nak tanggung kesalahan bapa? Tak tanggung. Contoh, saya dapat duit daripada sumber yang tak baik, saya curi, mencuri, kemudian balik beli makanan bagi anak makan, Jadi adakah anak tu akan terkesan dengan sebab duit yang haram dia makan? Tak, duit tu haram di tangan bapa, bukan di tangan anak. Pada di tangan anak itu dia sudah berubah menjadi nafkah. Dia sudah berubah menjadi nafkah. Yang diterima oleh bapa itu dipanggil haram. Tapi adakah dia memberi kesan? Ya. Dia memberi kesan juga. Beri kesan pada apa? Sebab itu susah nak terima kebenaran, hati gelap, payah terima nasihat, sebab rupanya makan daripada benda tak baik. Itu dia satu sudut. Satu sudut yang lain, doa tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi baca satu ayat, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang mukmin, makan benda-benda yang halal yang Allah berikan kepada kamu. Perintah makan benda halal ini bukan kepada orang mukmin saja, juga kepada Rasul. Ya ayyuhar rusulu kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Jadi bukan perintah kepada kita saja, juga perintah kepada para Rasul. Kemudian Nabi sebutkan tentang kisah summa zakara rajula yutiru safar.
Nabi kisahkan kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah, kamu nak dengar tak seorang yang telah bermusafir? Musafir dia jauh, panjang. Asy'asa aghbar, pakaian dia berdebu, kotor, rambut kusut masai. Musafir jauh, jalan kaki, padang pasir. Yamuddu yadayhi ila sama, dia menadah tangan mendoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata, wa malbasuhu haram, pakaian dia haram. Pakaian dia daripada sumber dia beli menggunakan duit yang tak baik, ataupun pakaian tu sendiri dia curi, itu masuk haram. Malbas, pakaian dia daripada sumber yang haram. Mat'amuhu haram min haram, makanan dia. Wa mashrabuhu haramun, minuman dia juga daripada sumber yang haram. Pendek kata, semua daripada sumber yang haram yang ada dalam tubuh badan ni. Makan, pakai, minum. Pakai ni termasuk tali pinggang, jam, stokin, apa saja yang dinamakan sebagai pakaian. Dia tadah tangan, dia kata ya Rabbi, ya Rabbi. Sedangkan kemudian Nabi mengatakan, bagaimana doa nak diterima? Bagaimana doa nak diterima sedangkan makan, pakai, minum dia semua daripada sumber yang tak baik. Nampak? Itu menunjukkan bahawa bukan hanya beri kesan kepada hati saja, tapi juga memberi kesan kepada amal. Doa Tuhan tak terima. Jangan duk salah Tuhan tak terima doa kita. Jangan salahkan Tuhan sebab tak makbul doa kita. Sebab itu apabila kita melakukan sesuatu, kita minta supaya Allah berikan sekian-sekian, belum makbul ataupun tidak makbul, bukan salah Tuhan. Cek diri sendiri dulu, apa benda yang kita buat, apa benda kesalahan yang kita buat sehingga doa tertolak, apa benda yang kita buat sehingga menyebabkan doa kita lambat. Jadi menunjukkan bahawa transaksi yang berlaku dengan cara yang batil ini memberi kesan kepada amal ibadat. Saya tidak mengatakan amal tak diterima, bukan. Tetapi amal itu dan doa itu tidak dimakbul. Amal tak terima itu kalau dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengamalkan benda yang haram, amal dia diterima, tetapi doa dia itu tidak makbul. Maka di sini objektif di dalam buat muamalat yang pertama tadi, saya ulang balik, adalah menjauhi tipu daya. Apa jua bentuk tipu daya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh masyarakat Arab jahiliyah. Saya sebut sebelum ini, masyarakat Arab jahiliyah, konteks Makkiyah, di Mekah terutamanya, mereka ni dianggap kolot, dianggap tidak bertamadun, mengamalkan riba sehingga menindas orang yang miskin sampai ke mati lah. Sampai ke mati menanggung hutang tak boleh bayar. Maka di situ ada dalam Islam konsep apa? Zakat. Ada dalam Islam konsep zakat di bawah wal gharimin. Gharimin adalah orang yang tenggelam dalam hutang, tak boleh bayar hutang. Hutang terlalu banyak sangat. Maka dia pun pergilah minta zakat. Maka dia berhak mendapat zakat atas nama gharimin. Ini banyak kita tak tahu benda ni. Tahu zakat tu miskin dia. Selain daripada miskin pun boleh dapat zakat juga. Dia ada 8 asnaf, 8 kategori orang yang boleh menerima zakat. Maka adanya zakat orang yang tenggelam dalam hutang ni adalah untuk membela dia, membantu dia supaya dia tidak menanggung hutang sampai ke mati. Maka kita selain daripada zakat, kita ada agensi lain, Baitul Mal. Baitul Mal ni ada fungsi, tapi kita tak tahu apa fungsi dia. Apa fungsi Baitul Mal? Dan juga orang yang menguruskan Baitul Mal pun tak perkenalkan kepada masyarakat apa fungsi Baitul Mal. Macam mana orang nak tahu? Ini pun satu hal juga kan. Tak perkenalkan. Duk simpan duit banyak-banyak, bukan nak bagi. Macam masjid lah. Bukan masjid ni, masjid lain, simpan duit banyak-banyak.
Dalam akaun ada ratus-ratus ribu. Ratus ribu tu sikit lah. Ada masjid yang dalam akaun 1 juta lebih. Ada, saya pernah sembang dengan Nazir, 1 juta lebih. Sibuk duk update kan, duk update bagi 1 juta. Orang gunalah, buat apa nak simpan. Guna untuk, orang bagi tu untuk digunakan, bukan untuk peram, bukan buat tukun peram, buat apa, guna. Maka agensi Baitul Mal dia kena perkenalkan kepada masyarakat apa fungsi dia, baru orang tahu. Ini tak sebenarnya, kita pun tak tahu di mana pejabat dia kat mana, tak tahu. Jadi nampak macam tak ada fungsi. Mungkin dia takut orang serbu ramai-ramai kot, orang pergi minta serbu ramai-ramai kot. Bukan duit kita. Takut untuk beri, bukan yang milik kita buat apa kan? Milik orang ramai, Baitul Mal ni milik orang ramai. Kalau takut orang minta duit saya, boleh jadi okey lah juga kan. Ini saya menguruskan harta orang lain, jadi buat apa saya nak takut orang minta, bukan harta saya pun. Okay. Maka yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah, benda banyak perkara-perkara yang tidak bertamadun. Yang tadi dia mengamalkan riba sehingga menindas yang miskin sampai ke mati. Kemudian menafikan hak anak yatim. Ini juga yang diamalkan oleh orang Mekah dulu. Contoh, seorang kanak-kanak yang belum mencapai usia balik, bapa dia meninggal, maka dia panggil yatim. Dia digelarkan sebagai yatim. Dalam terminologi istilah Islam dipanggil yatim. Walaupun tak ada istilah ni pada istilah barat, maka dalam Islam diperkenalkan nama yatim. Fa ammal yatima fala taqhar, yatim. Maka dia dianggap sebagai anak yatim. Dalam agama, Nabi SAW mengangkat kedudukan yatim sebab Nabi yatim. Bila waris dia mati, iaitu bapa dia mati, maka kalau dia seorang anak laki-laki tunggal, tak ada anak lain, anak tunggal, maka diberikan harta kepada dia semua. Tapi apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat jahiliah apa dia? Bapa dia meninggal, 1 sen pun dia tak dapat. Siapa yang ambil? Pakcik dia, adik kepada bapa dia ataupun abang kepada bapa dia, yang sapu bersih harta tersebut. Dia, anak yatim itu dapat apa? Dapat tempat tinggal, dapat makan, minum, itu saja. Ini dipanggil apa? Menafikan hak orang yang sepatutnya dapat. Ini diamalkan oleh masyarakat jahiliyah. Maka Islam mengangkat martabat anak yatim. Begitu juga Islam mengangkat martabat wanita, seperti yang dahulunya ditindas. Maka banyak datang syariat dalam bentuk muamalat ini, bubar apa yang telah diamalkan oleh masyarakat Arab jahiliyah dahulu. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini, kata Nabi SAW apabila disoal, ayyul a'mali atyabu, apakah bentuk pekerjaan yang baik? Pekerjaan ni semua baik, betul? Asalnya pekerjaan ni semua baik. Sebab kaedah kita dalam Islam, dia ada kaedah apa? Al-aslu fil asya'i il-ibahah. Asal satu benda baik selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkan dia. Asal makanan semua boleh makan sekiranya tidak ada dalil yang mengharamkan dia. Itu kaedah. Kaedah kita apa dia? Asal semua benda boleh makan sehingga ada dalil daripada hadis dan Quran yang mengatakan tak boleh makan. Maka datang dalil daripada hadis, tak boleh makan bangkai, tak boleh makan binatang yang bertaring, tidak boleh makan binatang sekian-sekian, banyak. Maka kaedah asalnya semua boleh, sehingga ada dalil baru tak boleh. Bukan semua benda tak boleh, ada dalil yang membolehkan. Itu jaga. Itu kefahaman kita yang supaya tak silap faham. Nabi disoal apakah bentuk pekerjaan yang paling baik. Bila sebut paling baik ni, yang lain pun baik juga, tapi yang terbaik.
Maka jawab Nabi, amalur rajuli biyadih, bekerja dengan sendiri. Maksudnya apa? Makan daripada titik peluh sendiri. Titik peluh ni kiasan saja. Pekerjaan sekarang ni peluh setitik pun tak ada. Duduk dalam pejabat ekor. Kiasan. Orang dulu cakap makan hasil titik peluh. Maksudnya apa? Kiasan kepada bekerja sendiri. Tapi kalau pekerjaan orang kampung memang hasil titik peluh betul lah. Kan? Pergi kebun, kerja kampung kan, memang berpeluh-peluh lah, bukan setitik lah, sebaldi peluh. Makan hasil titik peluh sendiri, Nabi kata itu paling afdal. Bukan saja afdal, itu paling berkat. Habis yang tak afdal, yang tak berkat ni makan dengan cara apa? Yang tak afdal, yang jahat, yang buruk, yang tak berkat, makan dengan cara yang mudah. Mudah macam mana? Mudahlah awak tipu orang. Tipu mudah ya. Itu belum lagi tipu atas nama agama. Ini banyak. Ini banyak. Macam mana tipu atas nama agama? Dia menipu orang nak pergi haji, nak pergi umrah. Makan untung besar. Tuan Haji, untung besar Scammer. Orang tu nak pergi haji. Saya sebut agak-agak kita sampai hati tak? Okey, macam ni keadaan dia. Orang tua ni nak pergi haji. Orang kampung. Dia telah gadai tanah dia, jual lembu ke, gadai tanah ke, dapat duit. Dia nak pergi haji, bayar. Kata awak tipu dia. Haji pun tak dapat, tanah pun hilang. Ini manusia jenis apa jadi ni? Nampak? Sampai hati. Sampai hati. Kalau orang sampai hati, saya tak tahulah orang apa dia. Kalau tipu bukan atas nama haji umrah, itu biasa kita dengar kan? Banyak. Bukan atas nama agama, skema dalam atas talian ke apa, itu banyaklah. Wa kullu bai'in mabrur. Bukan haji saja mabrur. Mabrur ini bahasa Arab, bahasa Melayu baik, bagus. Nabi disoal, apa pekerjaan yang baik? Makan hasil titik peluh. Bukan minta tolong bagi saya. Sedangkan dia mampu untuk bekerja, sedangkan dia mampu untuk berusaha. Jadi meminta-minta ini bukan dilarang keras, bukan. Bahkan dalam agama pun kita kena santuni orang minta kepada kita. Wa amsaila fala tanha. Orang minta jangan kita maki hamu dia. Tak. Dia minta bukan sebab dia malas. Dia minta sebab dia tak berkemampuan. Tak boleh nak bekerja sebab apa? Lumpuh dan sebagainya, tak sihat, ada sakit dan sebagainya. Okey, bukan dia malas. Satu contoh. Antara ulama besar yang makan dengan hasil sendiri. Tuan-tuan mungkin pernah dengar Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni masyhur, seorang ulama besar, imam dalam mazhab Hanbali. Nombor satu, pekerjaannya adalah mengumpul kayu api. Kumpul kayu api, jual kayu api. Sehingga bila dijual di pasar, orang tengok yang jual ni Imam Ahmad. Orang bagi duit saja, barang tak mahu. Imam Ahmad kata tak mahu, tak boleh begitu. Ambil barang. Awak bayar, awak dapat barang. Orang tengok kadang-kadang orang bagi bayar lebih. Kan? Orang bayar lebih. Kadang-kadang orang sedekah, orang tak ambil. Ambil. Nampak? Imam Ahmad dia beramal dengan hadis ni dia. Amalur rajuli biyadih. Makan dengan hasil titik peluh sendiri. Walaupun dia boleh saja nak minta, orang ramai nak bagi dekat dia.
Sebab dia nama besar. Kalau minta setakat juta tu senang ya. Imam besar ataupun tidak, tuan-tuan tengok dalam sejarah Imam Ahmad ni, saat kematian Imam Ahmad bin Hanbal, tuan-tuan tahu berapa orang yang hadir solat jenazah? 800,000 orang, termasuk non-Muslim. Disebut non-Muslim 200-300,000 yang hadir. Ini baru panggil disegani, betul? Ini baru panggil tokoh yang disegani. Orang bukan Islam pun respect kepada Imam Ahmad, datang untuk beri penghormatan takhir. Bayangkan kalau 800,000 dibandingkan dengan population Baghdad waktu itu, sangat banyak lah. Kalau mungkin 800,000 ya, 800,000 sikit. Sekarang pun kita anggap banyak, sama dulu lagi banyak lah. Sebab apa? Dulu population tak macam sekarang. Tapi apa pekerjaan dia? Jual kayu api. Kutip kayu api, jual kayu api. Itu adalah Imam Ahmad. Dan juga Nabi kata yang kedua, wa kullu bai'in mabrur, dan setiap perniagaan yang baik. Nabi SAW sendiri berniaga, tapi bukan berniaga sendirilah, bukan tokek lah. Nabi bekerja. Mula-mula pekerjaan Nabi apa dia? Mengembala kambing, ambil upah. Upah tak seberapa, tapi tak apa, itu selangkah awal. Semua ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Dalam hadis Imam Ahmad, Nabi mengatakan tidak ada mana-mana nabi dan rasul kecuali pernah memelihara kambing. Pernah memelihara kambing. Untuk apa? Sebagai satu training. Nak jaga kambing, nak jaga orang ramai ni, nak jaga umat lagi teruk daripada jaga kambing. Kemudian Nabi daripada awal sudah dibawa oleh Abu Talib pergi ke Syam. Umurnya 9 tahun, 12 tahun. Orang Quraisy ni memang pandai berniaga. Sebab itu Tuhan sebut, mereka ini Tuhan minta satu, falyabudu rabb hadzal bait. Kamu dapat nikmat macam-macam, maka beribadah, sembah Allah Subhanahu wa taala. Nikmat mereka apa dia? Allah Subhanahu wa taala merakamkan mereka ni boleh membaca cuaca. Rihlatasy syita'i was-sayf. Ila fihim rihlatasy syita'i was-sayf. Apa dia rihlatasy syita'? Mereka boleh meneruskan perjalanan musim sejuk, musim panas. Mereka tahu membaca cuaca. Ini kelebihan orang Quraisy. Pandai berniaga, kelebihan orang Quraisy. Nabi pernah berniaga, membantu bekerja dengan Khadijah, ditemani oleh seorang khadam Khadijah nama dia Maisarah. Maisarah ni orang lelaki, bukan perempuan. Nabi bermusafir dengan Maisarah, hamba kepada Khadijah. Maisarah ni unisex, lelaki boleh, perempuan pun boleh, dalam salah. Tapi yang disebutkan yang bermusafir dengan Nabi itu adalah lelaki-lelaki. Bila Nabi balik daripada Syam, Khadijah kata, kita untung banyak ni. Nabi pandai berniaga. Jadi kelebihan Allah beri kepada orang Quraisy, pandai berniaga. Nabi juga pernah berniaga. Dan juga sebab itu antara sahabat-sahabat Nabi yang berjaya dalam bab perniagaan ni ramai. Uthman Ibn Affan, Abdul Rahman Ibn Auf, ini antara tokoh yang masyhur yang pandai berniaga, pandai bisnes. Orang kita pun pandai bisnes juga, pandai melingkup bisnes orang pun pandai juga. Pandai bisnes pun pandai juga. Tapi baru ya, bangsa Melayu ni baru saja belajar berjinak-jinak untuk berniaga. Dulu ni jarang kita dengar orang Melayu berniaga kan. Cina banyak. Dulu zaman dulu 70-an, orang tua saya cerita 70-an, hujung 60-an,
Kalau nak pergi kedai kopi, minum kedai Cina ya. Betul tak? Minum kedai Cina 70-an 60-an mana ada kedai Melayu sangat. Kopi tiam Cina. Minum kopi, tapi makan nasi tak lah. Ceritanya orang Melayu ni baru dalam bab perniagaan. Tapi ada satu bangsa, kita bila kita berniaga, kita ada etika kita. Kita ada syarat kita, jangan menipu. Bangsa lain dia tanya menipu ke tak menipu ke, lantak jadi untung. Kita tidak boleh ada tipu. Dalam bab menetapkan harga barang, agama tidak datang dengan satu ketetapan mesti tetapkan harga tertentu. Jenuh lah macam tu. Takkan harga barang ikan berapa sekilo pun nak sebut dalam Quran, kan? Gula sekilo berapa nak sebut dalam Quran? Tak. Islam tidak menetapkan harga-harga tertentu. Cuma yang kita baca tadi apa? Antaradim minkum. Awak setuju tak ikan kembung sekilo RM80? Tak setuju. Maka tak boleh melakukan transaksi sebab tidak ada redha meredai. Itu dipanggil menindas. Nanti kita akan sambung lagi dalam perbahasan ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma atina rahmatan min 'indika wa 'allimna min ladunka 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.